Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurzi Pak Wan Cik. Dan bersama saya Saiful Nizam Ismail dalam rancangan Soal Jawab tanggal 21 Mei 2014. Lama kita bersiaran berdua, Nurzi. Ya, Saiful. Dan sebenarnya kita baru saja menyambut Hari Guru pada 16 Mei baru-baru ini dengan tema yang cukup signifikan sekali. Guru pencetus kreativiti, penjana inovasi dan sejajar dengan tuntutan dunia tanpa sepadan atau lebih tepat perlumbaan menuju globalisasi itu, maka tidak hairanlah peranan warga pendidik penting bagi mempersiapsiagakan generasi yang akan datang untuk persekitaran yang dikatakan lebih mencabar dan juga sengit, Nurzi. Ya, Saiful. Pemerkasaan guru antara komponen penting dalam usaha menjayakan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2013-2025. Namun dalam merealisasikan hasrat ini, banyak perubahan yang perlu dilakukan, Saiful, ya. Jadi sejauh mana dasar pendidikan baru ini mampu mentransformasi warga pendidik yang ada kini serta melahirkan generasi baru ataupun guru baru yang mampu menyediakan pelajar untuk cabaran masa depan. Tepat sekali. Dan apakah kita ni sudah bersedia membuat perubahan secara total sebenarnya untuk memartabatkan profesi perguruan agar bertimbal balas dengan pengorbanan yang diberikan, dan juga Nozia, sejauh mana dikatakan Malaysia ini realistik dalam mendepani kelompangan dalam sistem pendidikan sedia ada, dan pada masa yang sama belajar daripada kegagalan serta jujur dalam menerima kelemahan ketara yang wujud dalam ekologi pendidikan negara. Jadi untuk menjawab semua persoalan itu, kita ada bersama kita Datuk Dr. Madina Muhammad, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, juga Datuk Dr. Khair Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang ke studio kedua-dua, Datuk. Terima kasih. Jadi bersama kami di Soal Jawab. Jadi ini soalan permulaan pemanas badan kita lah, Datuk. Seperti kita maklum, kita baru saja menyambut Hari Guru yang bukan saja diraikan oleh warga pendidik, malah seluruh masyarakat Malaysia menantikan Hari Guru ini kan sebagai satu hari yang begitu bermakna sekali. Dan Datuk, selaras dengan dikatakan aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, kalau dapat saya tanyakan kedua Datuk hari ini, kan, apakah peranan guru sebenarnya dalam membangunkan murid yang dikatakan secara holistik ataupun secara keseluruhan yang boleh kita menangani cabaran era globalisasi ataupun lebih tepat abad 21 ini, Datuk Madina? Saya jawab dulu lah. Terima kasih. Pada saya sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia, kita memang penuh komitmen lah, committed untuk menyediakan ekosistem yang sangat-sangat kondusif supaya guru, bukan saja guru tetapi murid dan semua pemain dalam sistem tersebut dapat memberi sumbangan yang terbaik. Yang penting kita dapat melonjakkan agenda pendidikan kita to be world class, to be top 1/3 insyaAllah by 2025. Jadi sebagai Ketua Setiausaha Kementerian, apa yang penting ialah saya perlu dapat menyediakan sebaik-baiknya segala enablers, iaitu sama ada peruntukan maupun sumber manusia, prasarana dan segala-galanya lah yang perlu ada supaya saya dapat facilitate rakan saya, iaitu Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, untuk mencapai objektif sebaiknya. Datuk Khair sendiri bagaimana? Ya, saya setuju dengan adanya sokongan yang diberikan kepada guru-guru khususnya, di mana saya memang bertanggungjawab kepada, kita ada 424,000 guru di seluruh Malaysia untuk menjayakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini untuk mencapai aspirasi murid, di mana bilangan murid kita sekarang ini seramai 5.1 juta. Dan mereka ini semua berada di lebih 10,000 buah sekolah. Dan sekolah-sekolah ini memerlukan bantuan dan sokongan dan kemudahan yang ada. Jadi dengan adanya sokongan dan bantuan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Ketua Setiausaha Pendidikan kita, maka guru memang dapat menjalankan tugas untuk menghasilkan murid yang secara holistik. Memang kita menekankan pembangunan yang holistik sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita. Bukan setakat holistik tetapi seimbang dari aspek intelek dia, emosi dia, jasmani dan juga emosi. Tapi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini kita terjemahkan dalam bentuk di mana kita nak melahirkan murid yang di peringkat global nanti
mereka tu mampu bersaing dan juga mampu berkolaborasi dalam bentuk ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan tu dapat menjanakan idea-idea melalui daya pemikiran yang tinggi. Bukan setakat daya pemikiran yang tinggi, tapi dapat kalau boleh menyampaikannya dalam bentuk menerajui sebarang bentuk usaha sebagai seorang pemimpin. Yang boleh disampaikan dalam, orang kata itu bukan setakat dalam bahasa kita, tapi berbagai bahasa, dua bahasa. Tapi pada masa yang sama, kita nakkan mereka walaupun berjaya di peringkat global, mampu bersaing, mampu berkolaboratif, tapi bangga sebagai rakyat Malaysia. Ada jati diri yang tinggi, yang patriotisme itu disuntik juga, dan terbina dengan nilai-nilai kerohanian dan agama yang tinggi. Datuk, untuk merealisasikan hasrat ini, saya lihat kedua-dua Datuk menyebut dan memberi penekanan terhadap kemahiran guru. Sejauh manakah kemahiran guru ni adalah usaha yang betul-betul menjadi fokus utama kementerian untuk meningkatkan kemahiran mereka? Ya, pengajaran dan pembelajaran ini dia sentiasa berterusan dan perlu peningkatan. Jadi guru-guru kita walaupun dia memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang mata pelajaran masing-masing, tapi kemahiran untuk menyampaikan itu perlu ditingkatkan. Dan rata-rata guru kita ni yang seramai 424,000 yang ada di Malaysia ni, lebih kurang 60% tu bawah umur 40 tahun. 60%? Ya. Bermakna mereka ada lebih kurang 20 tahun lagi dalam perkhidmatan. Jadi 20 tahun tu perlu mereka sentiasa perlu dilengkapkan dengan, kalau boleh, dengan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran baru. Jadi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni, kita dah rangkakan program-program pembangunan profesionalisme berterusan bagi guru kita. Daripada mereka, kalau boleh, sebagai guru permulaan, mereka mula masuk dalam perkhidmatan keguruan tu sehinggalah mereka bersara nanti. Jadi ada proses-proses pembangunan yang berterusan. Saya ingin tambah bagaimanakah kita nak dapatkan guru yang macam KPPM maklumkan tadi, is to get the best daripada recruitment. Siapakah mereka? Guru-guru yang kita nak ambil ke dalam sistem ni perlulah guru-guru yang ada passion. Itu yang penting. Kalau kita lihat kepada setakat pencapaian akademik, saya rasa kita tidak ada masalah untuk mendapatkan 30% daripada yang terbaik daripada SPM leavers. Tetapi apa yang lebih penting ialah passion dan komitmen untuk mendidik. Dan sama ada guru-guru ini mempunyai nilai-nilai yang murni, sebagaimana yang KPPM kata tadi, patriotism, cintakan negara. Kerana nilai-nilai inilah yang akan dizahirkan nanti sebagai pendidik. Dan bagi pihak kementerian, kita memang sentiasa membentuk dasar dan juga plan tindakan supaya kita dapat talent yang terbaik daripada ekosistem pendidikan kita. So itu akan menjadi conduit ataupun saluran kepada mereka yang akan masuk kepada institusi-institusi pendidikan guru. Dan saya juga dimaklumkan baru-baru ini banyak juga dalam Facebook mereka yang telah bergraduat bertanyakan bilakah mereka akan dilantik ke dalam kementerian untuk menjadi guru. Dan kita ada fasa-fasa tertentu di mana mereka perlu melalui temuduga dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Dan setelah melalui proses temuduga, calon-calon yang dipilih, nama mereka akan dikemukakan pada kementerian dan selepas itu kementerian akan membuat penempatan bagi mereka. So daripada mulanya, daripada rekrutmen itu sendiri, kita perlu dapatkan yang terbaik lah. Macam Dr. Khair kata tadi, kita ada guru yang mana majoritinya adalah di bawah umur 40 tahun dan mereka akan berada dalam sistem kita begitu lama. So bagaimana kita nak upskill kompetensi dan kebolehan mereka supaya menjadi guru yang world class? Itu adalah the professional punya side, iaitu di bawah Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Saya sebagai KSU, dari segi sumber manusianya, kita cuba dapatkan yang terbaik untuk masuk dalam profession perguruan. Datuk, daripada apa yang Datuk berdua simpul dengan soalan yang kami tanyakan tadi, sedikit sebanyak tidak menyaksikan bahawa
begitu mencabar sebenarnya profession sebagai seorang guru ni, bukan sahaja dari segi inteleknya, tetapi dalamannya juga perlu, kerana mereka perlu lahirkan patriotismenya dan juga passion yang Datuk katakan tadi. Jadi soalan saya, Datuk, apakah perubahan dalam kerjaya guru itu sendiri bagi memastikan mereka akan terus bermotivasi sebenarnya dalam menjalankan tugas? Kita tahu guru ini merupakan nadi transformasi pendidikan itu. Kalau kepala yang tidak elok, bagaimana dia nak membuat satu perubahan dalam sistem pendidikan itu sendiri? Sebenarnya kerajaan telah banyak membuat penambahbaikan terhadap laluan kerjaya guru. Kalau dulu kita tengok guru nak naik pangkat pun susah. Berpuluh-puluh tahun. Ada yang pencen di grade yang rendah. Tapi sekarang apa yang kita telah buat, kerajaan telah buat ialah untuk memastikan mereka mendapat kenaikan pangkat mengikut time base. Time base iaitu kalau mereka masuk di grade 41, mereka hanya dalam tempoh 25 tahun akan mencapai grade 54 sekurang-kurangnya. Tapi ada juga time base yang kecemerlangan di mana mereka boleh lebih maju daripada itu. Dan kalau dibandingkan dengan skim-skim yang lain, saya berpandangan bahawa skim perkhidmatan pendidikan ini adalah jauh lebih baik dan telah dibuat banyak penambahbaikan oleh kerajaan. Dan kita memang sayang guru, itu sebab kita memang sentiasa mendengar apakah keperluan pihak guru dan kita cuba sebaiknya untuk menyediakan. Bukan sahaja laluan kerjaya, tetapi banyak lagi latihan dalam perkhidmatan dan juga fasiliti-fasiliti untuk guru, institusi quarters untuk guru dan sebagainya. So di kementerian ni, KSU bersama-sama dengan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia memang berganding bahu. We are a team. Dan saya berpandangan bila kita bekerja sebagai satu pasukan, sama-sama berdiri, sama-sama tinggi dan duduk sama rendah, kita akan dapat menjayakan agenda pendidikan negara. Datuk Khair, dalam kita memotivasikan profesion perguruan tu dan guru itu sendiri, suka saya ingin bertanyakan berkenaan dengan latihan yang diberikan kepada guru. Antara contoh-contoh latihan yang diberikan kepada guru dalam proses pemerkasaan berterusan kepada mereka, apakah yang digariskan oleh kementerian? Ya, bagi setiap guru tu kita sentiasa akan meningkatkan satu dia punya bidang pengetahuan masing-masing lah. Misal kata saya guru matematik, kita pastikan kita menyediakan latihan untuk meningkatkan pengetahuan matematik yang ada. Yang keduanya ialah kita akan memberi latihan untuk meningkatkan pedagogi dia. Pedagogi bagaimana menyampaikan mata pelajaran masing-masing secara berkesan kepada pelajar dia. Dan yang ketiga, kita nak memberi kemahiran bagaimana mereka dapat contextualize, mengkontekskan pengajaran mereka sesuai dengan suasana bilik tajar, suasana pelajar-pelajar yang ada, supaya dia punya pengajaran itu lebih efektif dan berkesan. Jadi package yang guru sekarang ni dah ada package dah dalam jaya. Bukan setakat laluan saja, seperti yang kata Dr. Madinah tadi, daripada grade 41 hingga 64. Tetapi dalam laluan kerjaya itu ada package latihannya sekali. Bila dia berada dalam grade 41, apakah bentuk-bentuk program pembangunan dan latihan yang perlu mereka ikuti. Dan untuk mencapai kepada grade yang seterusnya. Kan? Dan yang satu lagi package ialah mereka bukan setakat saja berada dalam kerjaya mengikut masa untuk dalam tempoh perkhidmatan mereka dan mengikuti latihan, tetapi kita juga menekankan mengenai sesuatu usaha mereka tu dinilai. Jadi berdasarkan prestasi. Kan? Dan prestasi sekarang ni bukan setakat sahaja untuk melihat apakah kompetensi yang kita ada, seperti kata pedagogi ataupun subjek matter tadi. Tetapi kalau boleh kita nak kaitkan dengan keberhasilan dan kemenjadian murid itu sendiri. Jadi prestasi guru tu sekarang akan diukur bukan setakat saja kompetensi yang dia ada, tetapi keberhasilan pada murid, peningkatan, bukan pencapaian tapi peningkatan murid itu sendiri. Adakah ini sesuatu yang baru dilaksanakan? Maknanya sebelum ini dari segi pemeriksaan kompetensi guru tu adakah dibuatkan secara berkala, ataupun adakah ini satu sistem baru yang diperkenalkan? Ini satu sistem baru yang kita perkenalkan untuk mengambil kira sejauh mana kita dapat betul-betul mengukur prestasi guru tu secara berkesan lagi. Kan? Kalau dulu kita berdasarkan, ada juga kita kata penilaian prestasi tahunan, kan?
Tetapi sekarang ni kalau boleh kita nak menjadikan dia satu amalan yang boleh diterjemahkan dalam bilik darjah itu sendiri. Bagaimana guru menyampaikan pengajaran-pengajaran dan dikaitkan dengan juga pencapaian dan kebolehan murid itu sendiri. Dan Datuk Mariasi kalau dalam konteks yang lebih holistik guru ni bila kita lihat kepada kepakaran mereka, kompetensi mereka, tidak boleh hanya melalui laporan penilaian prestasi saja. Itu sebab kementerian telah memperkenalkan unified instrument, iaitu satu kaedah penilaian yang lebih komprehensif dan holistik, bukan sahaja dari segi prestasi tetapi melibatkan juga PDP, pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Dan untuk mereka mencapai itu, banyak kaedah-kaedah model yang kita gunakan, best practices, dan kita ambil for example Pearson punya study untuk kita bangunkan that unified instrument. Dan kita insya-Allah akan laksanakan kaedah penilaian menggunakan unified instrument mulai tahun 2015. Tapi guru sendiri pun perlu berubah dari segi mindset dan kesediaan untuk dinilai secara komprehensif. Dulu mereka agak khawatir bila penilaian hanya berdasarkan laporan penilaian prestasi tahunan, kerana itu adalah satu instrumen yang subjektif, yang tidak boleh mengukur secara across the board dan komprehensif. So dengan unified instrument ni, kaedahnya adalah lebih menyeluruh dan kita boleh cerapkan dari segala aspek. Tapi guru pun perlu ubah mindset supaya dapat embrace lah this new method of penilaian. Yang itu kita sedang berbincang dan sedang terus mengadakan engagement dengan bukan saja guru tapi dengan kesatuan dan persatuan guru. Jadi bagaimana pembabituan ibu bapa yang hands on dengan perkembangan anak-anaknya di sekolah? Mungkin ada dirasakan sesuatu yang tidak kena ataupun pengajaran yang diberikan guru itu tidak berapa mencukupi dan sebagainya. Sehingga kan melihat perkembangan anaknya tidak begitu di tahap yang diinginkan. Adakah kita boleh memberi maklum balas dan ini akan diambil kira dalam penilaian seseorang guru itu? Ya, sekarang sistem kita lebih terbuka. Kita tidak boleh menafikan kalau kita ada kekurangan. Kita nak sentiasa menidakkan apa yang kita ada. Sebab itu bila kita lebih terbuka, kita akan bersedia menerima sebarang bentuk sokongan yang boleh diberikan. Bukan setakat bergantung kepada apa yang disediakan oleh kementerian, tetapi kalau pihak ibu bapa, masyarakat, pihak industri, pihak bisnes dapat membantu sekolah, memang kita lakukan. Dan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang baru ni, dalam salah satu anjakan ialah bagaimana kita nak melibatkan ibu bapa dan juga masyarakat, pihak bisnes dan industri dalam pembangunan pendidikan kita. Jadi kita punya ekosistem pembelajaran kita dan landscape pembelajaran kita bukan bergantung pada persekolahan saja, tapi luar pada bilik darjah dengan melibatkan semua pihak. Contohnya sekarang ni kita ada apa yang kita namakan sarana ibu bapa. Dan dalam sarana ibu bapa ni didapati ada beberapa buah sekolah yang telah mengikuti instrumen yang kita gunakan, dan mereka telah berjaya bagaimana mereka menarik penglibatan pihak luar dalam memberi sumbangan dalam pembangunan pendidikan dan pembelajaran. 2 minggu lepas kita ada memberi anugerah, sebulan lepas, anugerah kepada PIBG yang terbaik di Malaysia. Dan PIBG ini merupakan kumpulan ibu bapa yang dapat membantu sekolah bukan setakat dalam bilik darjah saja, tetapi membantu guru dalam kerja-kerja yang guru selama ini kadang-kadang terpaksa melakukan kerja di luar bilik darjah dan mengganggu proses pengajaran-pengajaran. Tapi kerja-kerja berkenaan sekarang ini dilakukan secara sukarela oleh ibu bapa. Kita akan teruskan perbincangan kita, tapi apapun kita akan beristirahat seketika. Tekak pun dah mula kering, Nozien, Datuk semua. Dan kita teruskan bersama kami dalam soal jawab semuanya selepas ini.
Baiklah, bertemu kembali dalam soal jawab dan sebenarnya kita sedang mengupas persoalan profesionalisme dan pembangunan guru serta dasar pendidikan negara seperti yang diwawarkan tadi. Kita bersama dengan berbagai Datuk Dr. Madinah Mohamad, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, dan juga yang berbagai Datuk Dr. Khair Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Kementerian Pendidikan. Saya nak sambung sedikit persoalan yang Nozi tanyakan tadi. Selain daripada ibu bapa dan juga guru yang merupakan elemen penting dalam menentukan hala tuju pendidikan negara itu juga tidak dapat dinafikan bahawa kaki tangan sokongan ataupun kita kata sebagai kumpulan pelaksana itu sendiri memainkan peranan yang tersendiri. Contohnya tidak terlalu mengadakan karenah birokrasi, dikurangkan red tape-nya dan sebagainya. Kalau Datuk boleh komen sedikit. Di Kementerian Pendidikan kita kena ingat ya bahawa Kementerian Pendidikan hari ini adalah hasil gabungan dua kementerian yang dulu, ya, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi. Dan dalam ekosistem Kementerian Pendidikan ni kita ada kalau termasuk IPTA, ya, lebih daripada berpuluh ribu anggota kumpulan pengurusan dan profesional dan juga kumpulan pelaksana. Di Kementerian Pendidikan sini, sektor pelajaran di mana kita ada supervision over sektor pelajaran, pegawai-pegawai dan kumpulan pelaksana adalah yang sangat pentinglah untuk memacu agenda pendidikan, pelaksanaan dasar dan juga pelan tindakan. Kalau kita lihat di sektor pelajaran sahaja, kita ada yang apa kita panggil perkhidmatan tadbir dan diplomatik dan juga perkhidmatan pendidikan, iaitu professionals. Tapi bagaimana mereka bekerjasama untuk melaksanakan atau untuk formulate policy, melaksanakan dasar-dasar, itu yang sangat kritikal. Persefahaman, teamwork yang saya maklumkan tadi, maknanya antara satu sama lain ada deep understanding, persefahaman yang sangat mendalam, dan satu wawasan yang sama dan bergerak dengan rentak yang sama. Tiada lagi isu birokrasi atau ketidaksefahaman yang dulu kita dengar macam-macam cerita, ya, tapi itu tidak wujud lagi, alhamdulillah. Kerana kita lihat daripada kepimpinan daripada atas, KSU dan KPPM, kami adalah bersama dan bersatu. So saya amat bersyukur kerana saya ada satu pasukan yang sangat baik daripada kumpulan yang PTD dan juga daripada kumpulan DG. So alhamdulillah. Bagaimana jika ada kekangan yang wujudnya? Sekarang ni kita tahu PPPM itu menekankan kepada inovasi dan kreativiti guru. Tapi di pihak pegawai sokongan tu mungkin ada yang sukar keluar daripada kepompong lama, dan jika ada perkara ini yang berlaku, bagaimana usaha untuk menanganinya? Bila kita sebut kumpulan pelaksana, dia bukan kumpulan pelaksana saja, kumpulan pengurusan dan profesional, itu ekosistem di kementerian. Dan saya rasa mereka tiada apa-apa masalah kerana kita ada engagement selalu, ya, dengan kedua-dua kumpulan melalui mesyuarat bersama jabatan, melalui perhimpunan bulanan, melalui sesi-sesi KSU, KPPM dengan mereka. Jadi mereka faham di setiap peringkat apakah aspirasi dan hasrat. So kalau apa yang yang susah dan rumit, kita permudahkan. Kita sebagai pemimpin di peringkat tertinggi, kita menunjukkan contoh dan simplify perkara-perkara supaya mudah untuk mereka melaksanakan. Saya nak tanyakan kepada Datuk Khair soalan berkenaan dengan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, ya. Kita lihat rata-rata di kalangan masyarakat kita ini sesuatu yang sangat ketara. Penguasaan bahasa Inggeris itu sangat lemah sekali. Jadi di manakah kelemahan ataupun kekurangan yang ada dalam sistem pendidikan sekarang ataupun silibus sekarang? Dia kita sekarang menekankan sama pentingnya bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Walaupun dikatakan pandangan umum mengatakan kita lemah dalam penguasaan bahasa Inggeris, tetapi kalau kita lihat dari segi apa yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan itu memang mencukupi. Ya, dari segi kurikulum memang dah cukup, dia punya kandungan bagaimana nak menguasai bahasa dan sebagainya. Cuma yang perlu kita tekankan sini adalah bagaimana kita mempertingkatkan lagi kemahiran guru kita yang sentiasa. Jadi kalau guru dapat menguasai bahasa lebih mahir lagi, maka mereka dapat menyampaikan
pengajaran bahasa itu sendiri kepada murid-murid mereka. Jadi kita nampak yang dia bukan satu kelemahan tetapi kekurangan yang kita ada. Guru-guru yang yang ada di dalam sistem kita ni dari segi bilangan mencukupi, tapi ada kalanya yang mengajar bahasa Inggeris itu bukan guru option bahasa Inggeris. Jadi kita perlu perbetulkan. Itu soalan satu, itu perkara yang menarik perhatian saya. Bila mana guru ini tidak diberikan peluang dalam option yang sebetulnya dia akan memberikan kesan bukan saja jangka pendek tapi jangka panjang kepada satu pada murid dan juga kepada kepuasan guru tersebut untuk mengajar. Jadi Datuk bagaimana? Salah siapa sebenarnya? Adakah siapa yang meletakkan perkara sedemikian? Dia sebenarnya apa yang berlaku ialah dia berdasarkan bila kita memberi peluang pada guru memilih tempat mereka nak bertugas tu, ada kadang-kadangnya dia tak selaras dengan keperluan pada tempat berkenaan. Contohnya macam di Lembah Kelang ni, kita mempunyai kelebihan guru-guru bahasa Inggeris. Tetapi di negeri lain, contohnya di Kelantan, kita mendapat kekurangan guru bahasa Inggeris. Kan? Jadi apa yang berlaku di Kelantan tu, yang akan mengajar bahasa Inggeris tu ialah guru-guru yang bukan option bahasa Inggeris, tapi guru-guru yang mengajar mata pelajaran lain, tetapi kita ada memberikan mereka latihan dalam bahasa Inggeris, latihan tambahan. Tetapi dia memanglah kita akui tidak sebaik guru option yang akan mengajar. Tapi sekarang ni kita akan memperbetulkan keadaan. Kalau boleh kita nak melakukan penempatan semula sebaik mungkin agar dia tidak menjejaskan kebajikan guru itu sendiri dan juga keperluan yang ada pada sekolah berkenaan. Dengan apa yang Datuk katakan tadi, penempatan semula guru-guru itu pastinya akan membuatkan, ialah kebanyakan guru berkhidmat di sebuah tempat itu bukan 1 tahun 2 tahun, ada yang dah berpuluh tahun. Ia akan sekaligus akan membuatkan rasa ketidakpuasan hati. Dan bagaimana kementerian saya nak menangani masalah guru sebegini yang kadang-kadang awak kena tukar ke tempat A sebab awak lebih diperlukan di tempat A berbanding di tempat B. Jadi bagaimana Datuk? Selalu ada pilihan sendiri. Guru kita lihat banyak yang kita terima permohonan pertukaran ni, ramai yang nak balik Kelantan. Majoritinya mungkin dari segi jumlah pun ramai guru-guru daripada negeri Kelantan. Tapi macam Datuk Dr. Khair maklumkan tadi, atas sebab-sebab tertentu, keperluan pentadbiran dan operasi, kita tempatkan guru sebaiknya mengikut option. Tapi ada juga di setengah-setengah negeri dan sekolah kita tidak dapat berbuat demikian. Dan kita sekarang di peringkat kementerian sedang melihat kepada unjuran keperluan guru mengikut option. Itu satu policy planning perspektif yang kita buat supaya dalam tahun-tahun yang akan datang kekangan atau kekurangan guru dalam option tersebut akan dapat diatasi. Buat masa kini, sekiranya kita tidak mempunyai guru sesuatu option yang mencukupi, kita laksanakan P2, program intervensi tambah option, supaya kita boleh jajarkan keperluan untuk option itu dengan jumlah guru yang akan mengajar subjek matter. So saya rasa perkara ni bukanlah satu perkara yang boleh berlaku overnight, tapi merupakan satu journey. Tapi kementerian memang bersedia dan sedang melaksanakannya hanya untuk guru-guru yang ditempatkan di mana-mana. Macam saya dulu seorang pegawai PTD yang muda. Alhamdulillah saya ditempatkan di di Kuala Lumpur. Tapi apabila kita bersedia untuk dilantik sebagai guru, kita juga mesti bersedia untuk berkhidmat di mana sahaja yang kita diperlukan. Dan saya telah banyak berjumpa dengan guru-guru kita pada hari guru hari itu, sepetang bersama Ketua Setiausaha, guru-guru daripada sekolah pedalaman, sekolah orang asli, sekolah yang orang kurang upaya, tetapi semangat mereka, dan mereka muda, tapi semangat mereka berkobar-kobar, yang dari Sabah, Sarawak, tapi orang Semenanjung. Tapi kerana komitmen dan passion mereka untuk membantu, mereka rasa perkara ini adalah satu pengalaman yang sangat mereka hargai. Tidak pun mereka kata, Datuk, bolehkah kami nak mohon balik? Mereka kata mereka sangat sayang kepada anak-anak murid mereka. Dan saya dan KPPM ketika itu merasa sangat bangga dengan guru-guru muda kita. Guru-guru muda inilah guru harapan kita
inilah pelaburan kita dan mereka sangat-sangat committed. So saya lihat dari segi the big picture. Saya tarik perhatian Datuk Khair kepada jawapan yang diberi tadi, yang Datuk percaya yang sebenarnya tiada kelemahan dalam silibus bahasa Inggeris kita. Mungkin guru-guru yang perlu diperkasakan dengan latihan bahasa Inggeris. Tapi realitinya on the ground kita lihat graduan yang kita lahirkan rata-rata menghampakan pasaran pekerjaan. Mungkin di sekolah mungkin saya ada kawan yang bagus bahasa Inggeris bila bertulis, tetapi dari segi percakapannya, komunikasinya, kelemahan tu sangat ketara. Jadi saya kira mesti ada sesuatu yang perlu mungkin kita sesuaikan dari segi silibus yang ada kini agar kita dapat memenuhi tuntutan pasaran pekerjaan yang sebenarnya, tuntutan di dunia luar sebenarnya, dan bukan sekadar belajar bahasa Inggeris hanya untuk belajar tapi tak mengaplikasikan apa yang kita belajar tu dalam kehidupan seharian. Datuk. Dalam aspek untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Inggeris, bukan setakat boleh menulis dan baca saja, tapi sekarang kita menekankan bagaimana mereka boleh bertutur dengan fasih dalam bahasa Inggeris. Jadi dia memerlukan guru-guru kita juga bersama dalam membentuk kemahiran yang ada itu kepada murid-murid mereka. Jadi dalam usaha kita untuk melengkapkan guru kita sekarang ni, obviously dia akan mengikut kurikulum yang akan diajar, tetapi bagaimana dia nak menyampaikan tu, kita telah melakukan program-program bagaimana kita dapat memprofilkan penguasaan guru kita dalam bahasa Inggeris, sama ada dalam bertulis, bertutur ataupun baca. Dan daripada situ kita dapat lihat di mana kelemahan yang ada dan kita bantu mereka dalam program-program upskilling dalam bahasa Inggeris. Jadi silibus tu masih ada, diterapkan juga. Tetapi yang kita tekankan di sini adalah kemahiran guru tu sentiasa kita tingkatkan. Program-program yang kita jalankan, contohnya bagi yang terbaru ni kita telah melatih 5,000 guru dan akan datang ni kita akan melatih lagi 9,000 guru dan itu dalam bentuk latihan. Tetapi kita juga menyediakan program-program seperti program penutur jati. Penutur jati yang memang native mereka speakers, bercakap dalam bahasa Inggeris. Sekurang-kurangnya dapat membantu guru-guru kita bagaimana pertuturan bahasa Inggeris itu mengikut penutur jati. Dan sampai itu kita ada juga program-program sokongan yang lain seperti program English Teaching Assistance daripada luar negara yang bukan setakat mengajar bahasa Inggeris, tapi bagaimana mereka boleh berinteraksi dalam environment bahasa Inggeris kepada pelajar dan kepada guru. Yang menjadi kekhawatiran saya ialah jangka masa latihan yang diberikan kepada cikgu tu. Kita melihat time frame yang macam mana tu, Datuk? Adakah beberapa minggu, beberapa bulan? Macam mana jangka masa ini dapat, macam mana nak kata, to compensate for the 11 years of education during school yang gagal lahirkan guru yang boleh ataupun orang yang boleh bercakap atau berkemahiran bahasa Inggeris? Bagaimana 2 bulan training ni boleh compensate for that? Sebab kalau kita tengok, saya dapat tambah sikit, Nazia, dengan ini info yang diberikan oleh Menteri Pendidikan 2 Datuk Seri Tiju Yusof, mendedahkan sepertiga Datuk Madinah dan Datuk Khair bahawa 70% daripada 60,000 iaitu 42 guru bahasa Inggeris sekolah-sekolah Malaysia tidak layak dan tiada kemahiran untuk mengajar bahasa itu berdasarkan ujian penilaian Cambridge Placement Test CPT. Jadi kalau Encik Nazia katakan tadi kan dalam tempoh 2 bulan dan jangka pendek punya kursus sebagainya, adakah itu sudah mencukupi ataupun bagaimana dari segi jangka masa yang lebih panjang? Apakah jenis latihan yang kita lihat? Latihan content tu memang kita seperti saya kata, the continuous professional development tu memang berjalan. Satu ialah program yang kita sediakan di kementerian, tapi pada masa sama kita mewujudkan juga latihan yang berasaskan sekolah. Di mana guru-guru tu sendiri bila mereka habis latihan, mereka akan melakukan program latihan di peringkat sekolah di bilik darjah masing-masing melalui apa yang kita sebutkan komuniti pembelajaran mereka bersama guru. Guru-guru sekarang dia bukan setakat, kalau dulu dia masuk bilik darjah, mereka merupakan satu yang suasana yang terlalu orang kata tu private. Sekarang ni kita kata dia deprivatize the classroom. Dia mengajak kawan-kawan mereka, guru-guru mereka. So ada guru yang menilai mereka bersama dalam bilik darjah. Jadi dia macam orang kata tu ada yang buat team teaching juga. Tapi kebanyakan mereka akan bersama dengan guru yang mengajar, tapi guru-guru yang bahasa Inggeris itu akan duduk bersama dan mereka akan berkongsi apakah kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pengajaran mereka. Lengkap melengkapi. Ya, Datuk Madinah boleh tambah sikit.
jenis-jenis kursus yang kita beri di peringkat kementerian, right down to the classroom ni pelbagai. Banyak yang kita telah laburkan dalam kursus-kursus ni dengan British Council, dengan melalui English, Fulbright English Teaching Assistance, dengan Brighton dan pelbagainya. Jadi kursus-kursus ni bukan sahaja face to face sahaja, tetapi blended approach. Ada yang dilaksanakan semasa hujung minggu, ada yang guru-guru menghadapi kursus-kursus yang pendek, ada juga yang long term, medium term. Over and above kursus tu ada juga immersion, maknanya aktiviti yang dilaksanakan beyond the classroom. Jadi guru ni mau tak mau, because language adalah satu proficiency yang kalau kita tidak asah dan tidak bercakap, bertutur, kita akan luntur. So kita cuba dan kita berjaya based on results assessment yang baru ni untuk meningkatkan guru-guru satu band sekurang-kurangnya. Itu merupakan KPI yang amat berhormat menteri, KPI KSU, KPI KPPM. So pada kita, we are doing our best. Now, it's not that guru kita tidak kompetent, tetapi mereka hanya perlu mengasahkan. Basics tu memang sudah ada. Hanya nak meningkatkan kepada band yang lebih tinggi. So kementerian memang melabur investment lah pada kami untuk upskill English proficiency amongst teachers lah. Dan sebenarnya saya nak tanyakan satu soalan, Nurzi, iaitu bagaimana pentaksiran antarabangsa yang dikatakan kurang memberangsangkan terhadap sistem pendidikan negara itu. Kita tergantung dulu soalan itu pada Datuk Madinah dan juga Datuk Khair, dan kita nak rehat dulu. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Soal Jawab. Mari kita bertemu kembali. Tadi kita dah gantung Datuk Khair dan juga Datuk Madinah mengenai isu ataupun bagaimana pentaksiran antarabangsa kepada sistem pendidikan Malaysia ini dikatakan kurang memberangsangkan. Saya ambil contoh program penilaian antarabangsa pelajar ataupun PISA itu sendiri yang mendapat kritikan pelbagai pihak. Bagaimana kita Vietnam itu sendiri berada di hadapan kita dan kita berada kedua daripada belakang selepas Indonesia. Jadi bagaimana Datuk, ataupun apakah usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kementerian bagi memartabatkan lagi sistem pendidikan itu, satu. Dan yang kedua, bila mana berlakunya pentaksiran yang kurang memberangsangkan ini, bermaksud ada something wrong with our sistem pendidikan yang dinilai oleh pihak mereka ataupun pihak antarabangsa itu sendiri. Datuk Khair, bagaimana? Ya, kalau kita lihat dalam kajian antarabangsa, program for International Student Assessment PISA, tahun 2012, peserta ataupun murid-murid kita yang menyertai kajian berkenaan ialah sekarang ni berada dalam tingkatan 4. Dan bila saya umumkan keputusan PMR mereka tahun lepas, kita mendapat keputusan PMR yang terbaik sehingga kini. Tetapi mereka lah kumpulan yang menyertai kajian pada tahun 2012 tu. Jadi dalam sistem kita lihat pencapaian murid dalam bidang-bidang ataupun subjek-subjek mereka itu sentiasa meningkat. Tetapi bila dibuat dalam kajian antarabangsa, mereka tidak menunjukkan prestasi sebaik mana mereka dapat dalam PMR baru ni. Apa maksud tu? Adakah kita ni sebenarnya tak kompeten dari di peringkat antarabangsa? Hanya juara di gelanggang sendiri atau bagaimana? Itu kita lihat. Mungkin dalam sistem kita yang ada sekarang ni, kita cuma tumpukan kepada larian terakhir untuk peperiksaan. Jadi kita hebat dalam sistem itu. Tapi pada masa yang belum lagi mencapai pada keperluan untuk peperiksaan awam tu, kita tidak memberikan tumpuan. Jadi mungkin pelajar masa itu dia berada dalam tingkatan 2. Tingkatan 2 mereka merasakan jauh lagi PMR. Jadi tim PISA ni mereka rasakan tidak ada apa-apa pengertian pada mereka. Tetapi pada negara secara keseluruhannya memberikan sesuatu impak, Datuk. Bagaimana? Ya, itu saya nak letakkan sini. Sesuatu kita menukarkan daripada sistem peperiksaan pusat sekarang ni kepada sistem pentaksiran berasaskan sekolah. Nak memastikan perkembangan murid dan pencapaian murid itu sentiasa kita monitor sepanjang tahun, sepanjang proses pembelajaran mereka. Maksud memang ada kelemahan dari segi itu?
yang dulu itu yang kita nak perbetulkan. Kalau bukan tertumpu kepada perasaan awam atau perasaan akhir saja, tetapi kita mesti sentiasa cemerlang pada bila-bila masa saja. Kita bercakap tadi, Cik Saiful Nizam kata kalau boleh kita nak akan pelajar-pelajar atau murid kita sentiasa siap siaga dalam apa bentuk keadaan pun. Jadi sebab tu kita sekarang ni nak beralih daripada sistem yang ada sekarang ni, kita tahu kekurangan dia, kepada sistem yang lebih menekankan kepada perkembangan yang berterusan yang boleh kita bantu murid tu. Ini kita nak lakukan melalui pentadbiran berasaskan sekolah. Walaupun mereka berada di tingkatan 1, tetapi mereka sentiasa merasakan ini perkembangan mereka perlu buat di sekolah, dan mereka ada sentiasa merujuk pada guru mereka di sekolah, bukan merujuk pada lembaga peperiksaan. Itu dia. Okey. Datuk, tapi kita lihat sekarang ni di sekeliling kita lihat banyak pusat tuition yang tumbuh ibarat cendawan selepas hujan. Okay. Jadi apakah mesej yang diberikan daripada fenomena yang berlaku ini? Adakah kekurangan yang ketara wujud dalam sistem pendidikan kita sehingga kan ibu bapa yang mampu menghantar anak-anak untuk kelas tambahan di luar persekolahan? Dan yang keduanya, bagaimana pula bagi mereka yang kurang berkemampuan seperti mana yang Rozi katakan tadi, bagaimana masa depan mereka tak mampu nak hantar tuition dan sebagainya, Datuk? Ya, sebenarnya kalau kita betul-betul melaksanakan pengajaran pembelajaran di bilik darjah itu sendiri, dia boleh mencukupi sebenarnya. Sudah mencukupi untuk memberi yang terbaik kepada pelajar. Tetapi apabila kita ada sistem peperiksaan pusat ni yang mementingkan kepada pencapaian grade yang terbaik, jadi bila kita meletakkan dia sebagai satu kepentingan yang ada nilai taruh yang tinggi, high stake, maka dia akan berada di luar bilik darjah. Bermaksud mereka akan mencari nilai-nilai tambah bukan saja di sekolah tetapi di tempat lain. Sebab tu pusat-pusat tuition dia dapat orang kata tu limpahan benefit daripada sistem peperiksaan pusat ni. Tapi apa yang menggusarkan saya, Datuk, kebanyakan tenaga pengajar di tuition tu sebenarnya terdiri daripada cikgu-cikgu sekolah yang sama, yang bila mana di luar mereka lebih cemerlang, lebih boleh membuatkan kanak-kanak ataupun anak-anak didik ni memahami berbanding di sekolah, padahal guru yang sama, pelajaran yang sama dan pendidikan yang sama. Datuk, bagaimana tu? Kalau itu berlaku, maka saya rasa itu telah berlaku di apa yang dikatakan professional misconduct di kalangan guru-guru lah. Ya. Sepatutnya mereka tidak melakukan tidak berlaku. Tapi ada pekeliling yang membenarkan guru-guru untuk memberi tuition, tetapi tidak dalam, of course, selepas waktu. Dan ketua jabatan atau pengetua guru besar akan mengesahkan, tidak akan memberi kesan kepada masa instructional dalam kelas. So itu ketua setiausaha yang akan memberi kelulusan. So on a case by case basis memang kita beri. Terutamanya apabila dia terlibat waktu malam. Tetapi guru-guru ini juga merupakan guru-guru yang cemerlang di sekolah dalam bilik darjah, kerana kita lihat bahawa komitmen dan sumbangan mereka pun tidak kurang. So over and above that, mereka nak menyumbang dan mereka memberi tuition, kita tak ada masalah kerana ada pekeliling yang membenarkan. So it is not teachers yang tidak perform dalam kelas dan keberhasilan murid itu menunjukkan penurunan. Guru-guru ini tidak akan diberi pertimbangan untuk pergi mengajar di luar pula. Itu yang kita kata there must be a balance, dan di sinilah guru besar dan pengetua dapat memberi penilaian yang terbaik. Saya rasa yang menjadi masalah ialah bila kita hantar anak ke sekolah dengan harapan mereka meraih sesuatu daripada guru-guru di sekolah, tapi bila balik tu mereka tak faham. Jadi itulah antara punca saya sendiri sebagai seorang ibu menghantar anak saya ke pusat tuition. Misalnya bahasa Inggeris, mungkin darjah 2 tu terlalu kecil lah untuk hantar anak ke pusat tuition. Ada orang yang kata saya seorang ibu yang gangho sebab nak hantar anak kecil-kecil lagi kan. Tapi macam dari segi sebutan bahasa itu sendiri, diction dia,
phonemes dia, phonetics dia lemah sekali. Di peringkat sekolah saya nampak guru sekolah tidak dapat mengenal pasti kelemahan-kelemahan ini ataupun mungkin jumlah dalam bilik darjah itu terlalu besar. Lain. Jadi saya terpaksa hantar ke pusat tuition yang mengamalkan sistem Orton-Gillingham untuk pelajar-pelajar disleksia, dan dari situ saya nampak keberkesanannya guru tuition yang mengaplikasikan latar belakang ini sebenarnya. Jadi macam mana, bagaimana kita boleh aplikasikan ini dalam sekolah harian, jadi kita tak perlu nak pergi keluar untuk mendapatkan bantuan, terutama bagi ibu bapa yang tak mampu, Datuk, ya? Ya, ialah satu, kalau boleh kita akan melebihkan masa kita tumpukan pada bahasa Inggeris, tapi yang penting tu ialah guru tu juga, kan? Mungkin kelemahan guru tu yang perlu kita perbetulkan. Kalau boleh seperti pakar-pakar yang ada di luar tu. Kalau guru tu yang lemah tadi tu, saya tak rasa dia akan melakukan tuition di luar. Ada guru lain yang memberikan tuition yang lebih tahu mengenai bahasa berkenaan. Tapi di peringkat kementerian, dengan kepimpinan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan dan juga yang berhormat Menteri Pendidikan 2, kita sekarang membuka luaslah ekosistem pendidikan. Kita tidak lagi menggunakan pendekatan yang lama. Kita collaborate dengan pihak-pihak yang institusi-institusi pendidikan swasta yang telah dibukti berjaya dan cemerlang. So kita infuse, kita bawa the best practices daripada situ masuk ke dalam ekosistem sekolah-sekolah kita supaya mereka dapat manfaat daripada approach. You mention tadi kindergarten tuition yang ni dia gunakan approach yang lain. Kita pun bawa that kind of pendekatan pedagogy yang macam tu ke dalam classroom kita. So bila cerita-cerita tentang guru kita tak cukup mantap, tak ni, tapi kita tak cerita pula guru-guru kita dan sekolah-sekolah kita yang cemerlang. Banyak lagi yang cemerlang yang telah mendapat pengiktirafan antarabangsa yang menjadi contoh dan benchmark, yang tu kita tak sebut pula. Dan itu mungkin kementerian KPPM sedang dalam usaha untuk memberi visibility kepada sekolah-sekolah tersebut. Asrama penuh, sekolah kecemerlangan. Kita perlu ingat, ya, bila seseorang murid tu menjadi seorang murid yang holistik, modal insan yang holistik, bukan saja akademik tetapi secara menyeluruh. Dan kita tak nilai murid-murid kita yang pergi di platform antarabangsa menang pelbagai awards. Guru yang cemerlang di peringkat dunia, itu kita tak highlight, mungkin tak visible. Itu kita, we should do that. Ya, tapi ada juga pelajar kita berjaya di peringkat antarabangsa dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, guru. Yang tu kita perlu highlight more than just, yes, kementerian, we are addressing those gaps. We don't deny other gaps, but we are addressing it and addressing it furiously sekarang. Kita kena buat quantum leap. Tetapi kita juga ada kejayaan-kejayaan yang kita raih di peringkat dunia yang perlu juga kita raikan, to celebrate. These successes mungkin kita tak tonjol, and we should tonjolkan. Apa yang ibu bapa boleh harapkan dari segi kehadiran pihak kementerian sendiri di sekolah-sekolah untuk memantau prestasi pendidikan, suasana pendidikan dan pembelajaran yang diberikan oleh guru ni, dan bukan saja kita tunggu keberhasilan selepas sesuatu peperiksaan. Adakah kita boleh lihat kehadiran kementerian secara konsisten di sekolah-sekolah mulai sekarang? Ya, dalam pelan baru kita sekarang ni, kita sedang melakukan apa yang dinamakan transformasi daerah, di mana yang akan melihat apa yang berlaku di dalam bilik darjah tu dilakukan oleh pejabat-pejabat pendidikan daerah. Dan daripada sini, dalam transformasi ini, pihak pejabat pendidikan daerah, kita akan lengkapkan mereka dengan guru-guru pakar di situ. Kita panggil School Improvement Coaches, SISC, dan juga School Improvement Partners untuk membantu pengetua dan guru besar dalam menguruskan sekolah masing-masing. Jadi itu satu. Yang keduanya, dalam transformasi ini juga kita akan mengadakan, orang kata tu, dialog prestasi dengan semua pihak, terutama sekali dengan sekolah lah. Jadi misalnya kata satu daerah tu ada berapa buah sekolah, ada regular dialog dengan sekolah-sekolah berkenaan, dan di mana mereka merujuk kepada data-data kemajuan sekolah dalam pembelajaran, dalam kemudahan asas mereka dan program-program co-curriculum mereka.
Jadi ini sedang berlaku sekarang ni, dan alhamdulillah kalau nak lihat apa yang kita rintiskan di Sabah dan di Kedah pada tahun lepas menunjukkan kejayaan di dua negara di dua negeri tersebut dalam pencapaian pelajar perpisahan awam mereka. Guru-guru pakar yang diletakkan di pejabat pendidikan daerah ni, kalau kita lihat ratio guru pakar tu dengan bilangan sekolah di bawah satu daerah tu bagaimana? Datuk, ya, secara puratanya. Dia satu guru specialist coaches tu dia akan melihat pada sekurang-kurangnya 5 sekolah. Setiap seorang. Ya, setiap seorang. Datuk, ini situasi yang berlaku. Saya banyak kawan-kawan saya sebagai seorang guru bila tanya, kenapa sibuk sangat? Kerja mengajar dikatakan hakiki tugas mereka mengajar itu dikata 40%. Tetapi tugas sampingan itu dikatakan sehingga 60%. Dulu kementerian ada mengatakan bahawa akan membantu guru-guru ini dengan menerusi pembantu guru yang dilantik. Sejauh mana? Sudah ada ke pembantu guru itu ataupun masih belum lagi ada? Terima kasih. Ini merupakan satu inisiatif di bawah National Blue Ocean Strategy. Dan saya hampir setiap minggulah bermesyuarat dengan yang berbahagia Tan Sri Dr. Ketua Setiausaha Negara dan juga kita ada NBOS Summit pada penghujung tahun ni dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ada 4 focus areas yang kita lihat, iaitu satu beban guru that you mentioned, option guru, ideal class size dan juga data, central database. Dan kita lihat bahawa guru dulu memang dan sekarang mungkin juga seharusnya memberi tumpuan sepenuhnya kepada PDP dalam kelas. Tapi like you said, over and above that, mereka juga ada tugas-tugas administratif. Tapi tugas-tugas administratif atau pentadbiran yang dikaitkan dengan PDP, itu orang lain tak boleh buat. Itu guru kena buat. Keying in data, markah dan sebagainya. Atau dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Tapi yang betul-betul administrative, like attendance, kehadiran murid atau yang purely administrative, memang kita kementerian telah ada dasar bagaimana untuk meletakkan pembantu tadbir dan sekiranya melibatkan IT. Kita letakkan pembantu tadbir maklumat, teknologi maklumat di sekolah-sekolah. Perkara itu sedang berjalan dan dirintis di Melaka, Kedah, ada 6 buah negeri. Dan hasilnya kita akan dapati selepas bulan Julai dan akan dimaklumkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Tan Sri Dr. KSN sendiri. So it's ongoing. Kementerian sekarang melabur sangat banyak dalam IT infrastructure, IT system supaya kita boleh tingkatkan bukan saja PDP tapi meringankan beban guru, relieve them of the administrative tasks in the classroom. Nozi. Kita ada soalan terakhir. Okey, kita ada soalan terakhir sebenarnya. Saya contohnya lah kan satu masa nanti saya Nozi dah tak larat nak jadi pengacara, nak jadi cikgu lah kan, kita nak tengok nak menyumbang sesuatu pada anak bangsa. Tetapi apa yang menjadi persoalan dan menjadi orang kata kekangan untuk saya berlangkah menjadi guru tu, apa masa depan kerjaya seorang guru ni sebenarnya, Datuk? Itu persoalan saya. Klisenya gaji kecil, susah naik pangkat, kerja banyak, lepas tu yalah banyak cuti lagi. Cuti mungkin seronok sebab boleh cuti macam anak-anak kita. Yang ini saya dengan Datuk Dr. Khair perlu menjawab. Sebagai Ketua Setiausaha, sebagaimana yang saya telah maklumkan tadi, kerajaan telah memberi keutamaan di samping profession yang lain kepada profession perguruan. Dari segi laluan kerjaya, kenaikan pangkat dan juga mereka yang telah bersara tetapi cemerlang kita ambil sebagai guru kontrak, mengajar bahasa Inggeris dan subjek-subjek yang lain. Dan saya rasa yang penting sekali apabila kerajaan telah menyediakan seluruh yang terbaik untuk guru, over and above that, jangan fikirkanlah sangat itu. Pentingnya sumbangan, pengorbanan, passion guru untuk mendidik anak bangsa. Kita baru saja meraihkan Hari Guru. Kita kata selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Datuk Khair boleh tambah? Secara ringkas. Prospek kerjaya guru ni sebenarnya, kalau prospek tu dia selagi kita mempunyai keseronokan untuk berada dalam bilik darjah bersama murid-murid,
maka itulah prospek kerja sebagai seorang guru. Ya. Bagi saya, kalau saya menjadi seorang guru ni, bukan walaupun saya jadi ketua pengarah pelajaran sekarang ni, tapi bagi saya bilik darjah tu masih merupakan orang kata sumber di hati lah. Sumber di hati dan tenaga saya lah. Okay. Kalau bilik darjah je, kita rasa seronok di situ. Kalau saya pergi turun padang ke sekolah, saya bukan berjumpa guru besar di pejabat, tapi terus ke bilik darjah. Dan dari situ bagi saya, keseronokan yang bagi seorang guru tu ialah bagaimana mereka dapat melakukan sedikit perubahan pada pelajar mereka. Dan bila itu berlaku, dan bila murid-murid mengatakan you are my best teacher I ever had, itu merupakan reward yang terbaik bagi saya sebagai seorang guru. Itu dia. Lepas ni boleh apply lah. Okay. Susah kot. Susah. Baiklah, soal jawab sudah pun sampai ke penghujungnya. Kami merakamkan setinggi penghargaan kepada tetamu kita pada malam ini, Datuk Dr. Madinah Mohamad, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, dan juga Datuk Dr. Khair Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia, atas kupasan yang dibuat berkaitan topik kita malam ini. Semoga dalam merealisasikan pelan pembangunan dan pendidikan Malaysia, kerajaan sepatutnya dan sememangnya mengambil kira aspirasi semua aspek masyarakat yang berkepentingan, termasuklah kita Nurzi, ibu bapa, guru dan juga para pelajar. Sama-samalah kita sebagai anggota masyarakat juga mengambil peranan yang lebih aktif dalam memperkasakan sistem pendidikan untuk anak-anak kita, Nurzi. Sehingga berjumpa lagi minggu depan bagi pihak kru penerbitan. Saya Saifuddin Nizam Ismail. Dan saya Nurzi Pak Wan Cik. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.